Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 4 Seksyen 701 PLAMS ingin membentangkan tajuk kami iaitu konsep roh dan kehidupan setelah kematian. Analisis menurut perspektif agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Kematian merupakan perkara yang sudah pasti dan setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian dan ia dipercayai oleh kebanyakan agama yang wujud di dunia ini. Walau bagaimanapun kebanyakan agama mempunyai perbezaan proses yang akan berlaku selepas proses kematian tersebut. Pelbagai persoalan akan timbul dalam pemikiran semua manusia dan kebanyakannya ingin tahu perkara yang akan berlaku setelah proses kematian. Manusia biasanya akan mempersoalkan kemanakah roh akan pergi. Adakah ada kehidupan selepas kematian? Adakah roh itu akan dibangkitkan semula? Dan persoalan seperti ini selalunya akan bermain dalam kotak pemikiran manusia. Oleh demikian, pembentangan kami ini akan merungkaikan ikatan persoalan yang bermain di kotak pemikiran manusia dan juga membincangkan mengenai konsep roh dan kehidupan setelah kematian menurut perspektif agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Konsep roh dan kehidupan setelah kematian menurut perspektif agama Islam, terdapat beberapa proses atau alam yang dilalui oleh roh. Setelah kematian, roh akan memasuki ke alam kubur atau alam barzah dan alam akhirat. Dengan kematian, seseorang memasuki tahap pertama kehidupan akhirat. Tahap pertama setelah kematian disebut sebagai alam kubur atau alam barzah. Alam kubur atau alam barzah merupakan tempat persinggahan roh sebelum dibangkitkan oleh Tuhan untuk alam akhirat. Keadaan di alam barzah, orang mukmin akan mendapat ketenangan kerana telah selesai menjalani hidup yang penuh rintangan, perjuangan dan ketidakpastian. Apabila orang mukmin yang meninggal masuk ke dalam lahat, mereka akan merasa tenang kerana telah lepas daripada kewajipan. Manakala mereka yang sudah meninggal dan sering berbuat dosa pula meronta ingin dikembalikan ke dunia, tetapi orang yang sudah meninggal tidak dapat dihidupkan untuk kali kedua. Dengan berkat kekuasaan Tuhan, roh akan disoal oleh malaikat kubur iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat kubur ditugaskan untuk menyoal seseorang apakah dia beriman kepada Allah dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad. Sekiranya semua persoalan dapat dijawab, maka dia akan beroleh kenikmatan dan kemudahan di alam kubur. Oleh itu, di alam kubur terdapat siksaan dan nikmat kubur. Jika kita ingin selamat daripada siksaan kubur, maka hendaklah kita sentiasa membanyakkan amal ibadah serta memohon kepada Allah agar diberi kekuatan iman dan keikhlasan. Dengan begitu, dalam menunaikan ibadah, hati kita lebih bersih daripada riak dan segala yang melenyapkan pahala. Selepas manusia ataupun roh umat Islam mengalami kematian, manusia akan dibangkitkan semula di alam akhirat yang disebut sebagai hari kebangkitan ataupun Al-Ba'ats. Mereka akan dibangkitkan semula dari alam kubur untuk dihisap atau akan dihitung setiap amalan yang pernah mereka lakukan semasa mereka hidup. Alam akhirat merupakan kehidupan yang kekal setelah alam manusia, seperti yang disebut di dalam Al-Quran, yang bermaksud, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah yang kekal. Surah Ghafir ayat 39. Dan pada hari akhirat juga, Allah akan mengumpulkan seluruh manusia bermula dari yang pertama diciptakan sehingga manusia terakhir yang diciptakan. Dan semasa di padang mahsyar pula akan dipasang bendera yang disebut sebagai Liwaul Hamdi, iaitu bendera kepujian sebagai tanda pengenal kepada golongan manusia. Umat Islam akan berbaris di bawah panji-panji bendera sesuai dengan apa yang telah mereka taati sepanjang kehidupan mereka. Selepas itu, setiap amalan mereka akan ditimbang ataupun dihitung dan mereka akan ditempatkan sama ada di syurga ataupun di neraka. Apakah agama Kristian? Agama Kristian adalah antara agama terbesar di dunia dan mempunyai lebih kurang 2.1 juta penganut di seluruh dunia. Teras kepada agama ini adalah kehidupan, kematian dan kebangkitan semula Yesus Kristus yang juga dikenali sebagai anak Tuhan. Agama Kristian adalah agama monoteis, iaitu mempercayai satu Tuhan sahaja serta berasaskan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Kitab suci agama Kristian dinamakan Kitab Injil. Kitab ini merupakan koleksi tulisan keagamaan mengenai agama Kristian yang terdiri daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Konsep Tritunggal adalah asas kepada kepercayaan agama Kristian dan terdiri daripada perhubungan tiga hala antara Tuhan manusia iaitu Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus dan juga Maryam iaitu sebagai manusia itu sendiri. Kehidupan selepas kematian menurut perspektif agama Kristian, mazhab Katolik, Protestan dan Ortodoks. Okey, walau apapun mazhab seseorang Kristian itu, penganut Kristian mempercayai kepada hari akhirat. Tujuan utama selepas mati penganut Kristian ialah roh mereka itu berjaya memasuki syurga yang dijanjikan atau promised heaven. Kristian Katolik. Istilah Katolik berasal daripada bahasa Yunani iaitu Katolikos yang membawa maksud ajaran umum untuk umat di seluruh dunia dan boleh diterima di seluruh dunia. Penganut Kristian Katolik mempercayai Tuhan Yesus Kristus dan adalah anak Tuhan. Mereka juga mempercayai kebangkitan Yesus serta kehidupan di dunia ini adalah sementara dan terbatas. Sebaliknya, kehidupan selepas kematian adalah kekal tanpa batasan waktu dan ruang. Katolik mempercayai syurga, neraka dan api penyucian atau purgatori. Konsep roh dan kehidupan selepas kematian mengikut perspektif agama Kristian mempunyai proses disebut hari penghakiman, di mana setiap orang akan dihakimi sebelum memasuki kehidupan abadi di akhirat. Hari penghakiman ini terbahagi pula kepada dua bahagian iaitu pengadilan khusus dan pengadilan umum. Mazhab seterusnya ini akan disampaikan pula oleh rakan seperjuangan saya Encik Faznur. Silakan Encik Faznur. Mazhab Protestan. Pengasas bagi mazhab Protestan adalah Martin Luther pada tahun 1517. Mereka mempercayai Tuhan yang sama dengan mazhab Katolik, namun prinsip imannya berbeza terutama dalam Alkitab. Mereka juga mempercayai ada 3 asas agama iaitu hanya iman, hanya anugerah dan hanya kitab suci. Prinsip iman dan kehidupan selepas kematian bagi mereka adalah jalan untuk bersama dengan Tuhan. Ganjaran selepas kematian adalah sama seperti Katolik di mana dijanjikan syurga dan neraka yang abadi. Namun dalam Protestan tidak wujudnya proses purgatori atau api penyucian. Bagi mazhab Ortodoks pula, Ortodoks berasal dari perkataan Greek Orthodox yang bermaksud ajaran yang benar iaitu ajaran asal. Mereka menggunakan bahasa Yunani kuno atau Old Church Slavonic dalam ritual dan juga doa mereka. Mereka dalam prinsip kehidupan selepas kematian pula, mereka mempercayai kewujudan syurga dan neraka dan mereka menolak kewujudan purgatori dan juga indulgensi yang dipercayai oleh Kristen Katolik. Dan mereka juga mempercayai mereka yang hidup mampu untuk mendoakan roh mereka yang telah mati. Kesimpulannya, ketiga-tiga mazhab Kristian iaitu Katolik, Protestan dan Ortodoks adalah mereka yang menganuti agama yang dibawa oleh Yesus Kristus. Konsep Tritunggal yang menjadi asas kepada kepercayaan agama Kristian dan terdiri daripada perhubungan tiga hal. Manakala dalam kehidupan selepas kematian adalah wujudnya syurga dan neraka sebagai ganjaran kepada roh-roh, mempercayai kebangkitan Yesus Kristus pada satu hari nanti sebagai penyelamat, dan kehidupan di dunia ini adalah sebagai percobaan disebabkan kehidupan selepas kematian itu adalah selama-lamanya kerana ianya adalah objektif kehidupan. Pengenalan agama Hindu. Hindu adalah agama yang berwarna-warni kerana penuh dengan pelbagai kepercayaan. Agama ini adalah agama tertua yang wujud sejak beberapa tahun dahulu. Malahan ia wujud sebelum zaman Ibrahim. Mengikut kajian fakta sejarah, agama ini hasil pertembungan antara dua bangsa yang berbeza iaitu kaum Dravidian iaitu penduduk asal lembah Indus dan bangsa Aryan iaitu kaum dari Persia yang datang dari lembah Indus juga. Agama Aryan pada masa itu sudah mempunyai struktur agama yang dikenali sebagai Arya Dharma. Dharma bermaksud jalan hidup. Oleh itu, Arya Dharma bermaksud jalan kehidupan Arya. Kaum Aryan ini dikatakan mempercayai satu Tuhan. Selepas menjajaki dan bergaul dengan penduduk lembah Indus, iaitu kaum Dravidian, kepercayaan mereka mulai bercampur dengan kepercayaan kaum yang mempercayai kepercayaan politisme, iaitu mempercayai wujudnya banyak dewa. Hasil percampuran ini melahirkan agama Hindu. Kepercayaan selepas mati dalam agama Hindu. Agama Hindu mempunyai pegangan khas berkenaan konsep reinkarnasi dan karma ini. Mengikut kepercayaan agama Hindu, badan atau jasad yang akan musnah tetapi roh pula bersifat abadi. Sewaktu hari pembalasan, setiap roh akan dibalas mengikut amal perbuatan mereka sewaktu hidup di dunia. Balasan yang diterima sama ada samsara, iaitu balasan penerimaan roh ke dalam jasad makhluk yang lebih rendah iaitu haiwan sebagai balasan penyiksaan, atau moksa, balasan penetapan roh yang tahap yang lebih tinggi sebagai satu balasan yang baik terutama kepada mereka yang kuat beragama.
Selain itu, agama Hindu juga percaya akan konsep avatar atau kewujudan semula Vishnu ke dalam 9 bentuk penjelmaan lain di waktu era yang berbeza. Kepercayaan agama Buddha mengenai kehidupan setelah mati. Dalam agama Buddha, penganut agama ini percaya bahawa kehidupan hanyalah tempat persinggahan dan tidak mempercayai konsep roh, tetapi percaya manusia itu diciptakan berdasarkan 5 elemen yang dikenali sebagai skanda dan konsep ini digelar sebagai anatta. Elemen pertama iaitu elemen tubuh badan dan jasad. Elemen kedua pula ialah fikiran dan persepsi. Seterusnya, elemen yang ketiga ialah perasaan. Elemen yang keempat pula ialah fitrah atau sifat naluri. Akhir sekali, elemen yang kelima ialah kesedaran. Menurut kepercayaan agama Buddha, semua manusia akan dilahirkan semula ke dunia ini setelah mati untuk hidup dalam bentuk yang baru berdasarkan kepada konsep karma kecuali seseorang yang telah memperolehi tahap nibbana. Masyarakat Buddha mempercayai konsep ini berdasarkan kepada beberapa bukti seperti terdapat beberapa manusia yang mengaku dapat mengimbas dan mengingati kembali kehidupannya yang lalu seperti ahli falsafah dan matematik Greek Pythagoras. Tahap nibbana adalah tiada lagi kelahiran semula disebabkan seseorang itu bebas daripada genggaman hukum karma samsara. Tahap ini merupakan suatu simbolik kepada perasaan puas hati, penuaian ataupun penggabulan yang disebut dalam istilah Inggeris sebagai feeling of fulfillment. Kepercayaan agama Buddha terhadap konsep roh dan kehidupan selepas kematian. Dalam konsep Buddha, kematian itu adalah kesedihan, tangisan dan penderitaan yang akan dialami oleh setiap orang. Apabila menghadapi kematian, seseorang itu akan berasa cemas dan takut. Oleh itu, ajaran Buddha memastikan penganutnya untuk sentiasa membuat kebaikan agar di pengakhiran hayat mereka dapat diakhiri dengan kebaikan dan ketenangan. Agama Buddha mempercayai kematian adalah berakhirnya dari penderitaan seseorang itu. Kelahiran, ketidakpuasan, sakit dan ketidaksenangan sebuah penderitaan dalam hidup, dan kematian itu merupakan jalan yang dapat memutuskan penderitaan. Tetapi untuk memadamkan penderitaan itu, seseorang manusia itu tidak lagi memiliki keinginan. Agama Buddha juga mempercayai kelahiran semula selepas mati ataupun dipanggil sebagai punarbawa yang tidak lepas dari hukum karma atau kamarpala atau dalam arti kata lain karma, iaitu apa yang dilakukan sekarang dalam kehidupan nantinya akan berdampak pada kelahiran kembali yang sesuai dengan perbuatan manusia itu ketika masih hidup. Seterusnya ialah konsep roh dan kehidupan selepas kematian, analisis menurut perspektif agama Buddha. Agama Buddha pada awalnya ditemui oleh Siddhartha Gautama ataupun dikenali sebagai Buddha yang berasal daripada India. Agama Buddha merupakan salah satu agama yang muncul dan berkembang pesat di daratan India yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masihi. Bermulanya Gautama mencari pelbagai jawapan dan persoalan mengenai kehidupan. Gautama dipercayai mencapai nirvana ketika beliau sedang duduk bermeditasi di bawah sebuah pokok yang dikenali sehingga hari ini, iaitu pokok Bodhi. Agama ini tidak mempercayai konsep ketuhanan kerana bagi mereka tiada yang kekal. Matlamat utama mereka ialah mencapai enlightenment ataupun nirvana, iaitu kebahagiaan secara mutlak. Ajaran ini telah disebarkan secara meluas menjadikan Buddha sebagai agama yang mempunyai ramai penganut dan terkenal sehingga hari ini. Simpulannya ialah semua agama di dunia ini mempunyai sistem kepercayaan yang tersendiri. Terdapat kepercayaan yang seakan-akan sama dan terdapat juga perbezaannya. Dapat dikatakan bahawa kebanyakan agama di dunia ini mempunyai konsep pembalasan ke atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan hasil yang berbeza. Amalan dan perbuatan yang baik akan mendatangkan balasan yang baik dan sebaliknya. Walau bagaimanapun, perkara yang pasti dan dipercayai oleh setiap agama ialah kematian pasti akan berlaku apabila tiba masanya. Tidak semua agama mempercayai akan ada kehidupan lain selepas kematian. Terima kasih dari kumpulan kami.